Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma arhamna bitarkil ma'asi abada ma abqaitana warhamna an natakallafa ma la ya'nina warzuqna husnan nazar fi ma yurdika anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khazain rahmatik ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang hadirin yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan inayah yang dapat kita sama-sama bertemu sekali lagi pada minggu yang ketiga untuk bulan Oktober ini. Dan insya-Allah kita cuba pada malam ni kita akan tutup fail kita habis dah berkaitan dengan solat-solat sunat yang telah kita bincangkan secara panjang lebar. Senyap-senyap hampir 4 bulan kita bercakap mengenai solat-solat sunat. InsyaAllah pada malam ni adalah malam penghujung untuk berkaitan dengan solat sunat rawatib atau rawatib dan seumpamanya. Baru ni kita berhenti pada 4/10 berkaitan dengan Qiyamul Lail dan sunat-sunat yang perlu ataupun yang sepatutnya kita lakukan pada Qiyamul Lail. Kita maklum dan kita telah sebut banyak kali bahawa walaupun perkara ini sunat, tetapi inilah antara pelengkap hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dengan ibadat-ibadat pahala sunat yang kita lakukan ini setidak-tidaknya dapat cover. Nak cover semua sekali pada zaman-zaman muda kita agak mustahil. Setidak-tidaknya balance yang Allah bagi umur kepada kita ini, kita landing dengan landing yang baik. Landing kita landing dengan ibadat yang sebelum ni umur kita habisi dengan kelalaian, habisi dengan benda-benda yang tidak mendekatkan, tidak menanam langsung saham kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ni kita pakat nak mana tunggu-tunggu tu tunggu juga. Belanjawan pada hari ni itu belanjawan kita dunia. Dan bagaimana dengan belanjawan kita di akhirat esok-esok? Adakah kita susun sebaik-baik mungkin? Dan kita tidak pasti umur kita ni ada berapa lagi yang baik balance yang Allah akan beri kepada kita. Kalau biasanya kalau keluar perangkaan baru ni, rakyat Malaysia ni boleh hidup lagi sehingga menjangkau 70 hingga 73 tahun perangkaan yang keluar baru ni. Itu perangkaan dia. Tapi kalau umur kita dah 70, 3 tahun lagi tinggal. Umur 60, 13 tahun lagi. Tetapi dalam zaman lah ni, kebanyakannya yang meninggal ni bukan orang tua, yang meninggal ramai orang muda-muda. Kita masuk balik perbincangan kita berkaitan yustahabbu liman arada qiyamul lail. Liman arada qiyamal laili an ya'ta alla ya'ta illa biqadri alladhi yaghlibu ala dhannihi biqara'in halihi annahu yumkinuhu ad-dawamu alaihi muddat hayatihi. Dia kata apabila kita lakukan ibadat pada qiyamul lail ni, kita jangan terlampau menekankan sangat. Maknanya kita perbanyakkan jumlahnya. Jadi kita buat dengan sekadar yang kita mampu. Semangat yang penting yang ibadat itu kita laku sehingga akhir hayat kita. Apabila cerita pasal Qiyamul Lail ni, kita bersemangat malam ni kita nak sembahyang 20 rakaat. Lepas tu besok makin kurang. Kurang tak apa, langsung tak buat kemudian. Jadi hadis ini memperingatkan kita. Apabila kita dah biasa melakukan ibadat sebanyak itu, dah makruh kalau kita lakukan secara berkurangan daripada apa yang kita lakukan. Itu. Dia tidak berdosa. Misalnya kalau kita lakukan ibadat tu tiap-tiap malam, kita lakukan dengan bilangan yang banyak. Katakan 20 rakaat, 21 rakaat termasuk witir. Kita buat ibadat macam-macam. Dan pada malam esoknya kita kurangkan daripada jumlah tersebut, maka hukumnya adalah makruh. Makruh hukumnya. Sebab apa? Makruh ini dia bimbang. Takut kita berkurangan, last kali kita tinggal langsung. Sebab itulah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia sebut, dia kata rawa Aisyah anna Rasulullah su'ila ayyul amal ahabbu ila Allah taala dia kata adwamuhu wa inqal. Apabila Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ibadat-ibadat yang paling dicintai, paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka jawab Nabi, mana-mana ibadat yang kamu lakukan secara konsisten walaupun jumlahnya adalah sedikit. Sama juga kita tuan-tuan. Kita dah tanam dan hasrat niat kita memang bagus. Ada orang yang boleh istiqamah, ada istiqamah. Makna boleh habiskan
boleh khatamkan Al-Quran 30 juzuk seminggu. Makna dia buat 4 kali khatam Al-Quran selama tempoh sebulan. Bagus. Dan kita tidak menafikan perbuatan yang baik. Tapi dibimbangkan yang tadilah. Nabi kata apabila kita lakukan perbuatan itu berterusan dalam keadaan banyak, kemudian kita kurang daripada jumlah biasa, maka hukumnya makruh. Jadi biarlah kita buat dengan berdasar kemampuan kita. Apabila kita bangkit daripada tidur kita buat solat sunat apa? Biasa kita buat pada sunat pada awal sekali solat sunat subuh 2 rakaat. Cantik. Kita boleh buat. Datanglah mai ke masjid, solat berjemaah, disuruh ke masjid, tak ada masalah. Kita buat secara berjemaah. Cantik. Kita mana-mana yang pencen, yang mana tak ada buat apa, dah duduk di masjid sekejap, kita nak ambil sembahyang sunat Isra'. Contohnya, boleh. Tak ada masalah, boleh buat. Buat 2 rakaat. Pada awal-awal kita nak solat sunat duha, kita maklum bahawa duha ni sangat besar, sangat hebat pahalanya. Jadi kita buat, jangan terlalu laju. Walaupun ibadat dalam hadis kata, maknanya seelok-elok solat duha ni kita buat 4 rakaat. Tak apa, kita buat 2 dulu. Biar benda tu berterusan, kita rasa benda tu kita boleh terima, boleh hadam benda tu, barulah kita naik sikit. Ustaz, ibadat ni kena paksa ke? Ya. Ibadat ni kita kena paksa diri kita. Siapa nak paksa diri kita kalau kita tak paksa? Tak apa, sebab kata Islam tidak memaksa buat ibadat. Oh, kalau kita nak buat begitu, tak ada orang datang ke masjid. Buat ibadat untuk diri kita, kita kena paksa diri kita. Kena istiqamah lakukan. Lepas tu barulah kita baca Al-Quran. Kalau tidak boleh pun kita boleh baca Al-Quran setiap kali waktu sembahyang tu. Kalau boleh baca selai sehari 2 muka pun lah cantik dah. Sedar tak sedar, kita dah boleh baca 5 muka. 2 hari kita boleh habiskan 1 juzuk. Kita buat sedikit-sedikit. Ini cerita yang mana Nabi tahu dah perangai kita. Kalau kita buat ibadat ini secara terlampau banyak, sangat secara berterusan, dibimbangkan ada masa tertentu kita akan down. Dan down itulah yang menyebabkan kita tinggal langsung. Itulah dalam hadis Rasulullah SAW sebut, dia kata, qala ni'mal rajul abdul law kana yusalli minal lail. Sebab itulah, begitu tak utama sekali, dia kata ibadat pada waktu malam yang kita telah cerita fadilat yang sangat hebat. Nabi kata apa? Ni'mal rajul abdullah law kana yusalli minal lail. Tidak ada nikmat yang paling hebat seorang lelaki di sisi Allah Subhanahu wa taala kemampuannya untuk menunaikan solat pada waktu malam walaupun dengan jumlah yang tidak begitu banyak. Sekarang ni subuh dekat Negeri Sembilan, subuh 5.48. Selangor biasa 2 minit daripada Selangor. 2 minit daripada Selangor, Selangor 5.50. Kita boleh bangun 5 suku, boleh bangun 5.30. Setidak-tidaknya dapatlah kita buat witir 3 rakaat. Paling tidak. Itulah amalan kita tiap-tiap hari kita buat pada permulaannya. Jadi yang pentingnya, walaupun nampak 3 rakaat, itulah ibadat. Tidak ada nikmat yang paling besar di sisi Allah yang Allah beri pada kita, dapat menunaikan walaupun dengan hanya 2 rakaat pada waktu malam. Baik. Dan tuan yang dikasihi, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, yang bagi lil muslimi an yunwiya inda naumihi qiyamil laili niyatin jazimatin liyahuza bis thawabi wal ajri wa illam yakum. Begitu juga lah setiap kali kita tidur malam. Kita nak tidur malam tu, kita kena ada istiqamah dalam diri kita. Aku nak bangun qiyamul lail pada malam ni. Manalah tahu, takut-takut kita tidur tu tak bangun-bangun. Kan? Sebabnya ada hadis Nabi ajar kita doa supaya kita ni baca doa tersebut, amalan tersebut, supaya Allah tak cabut nyawa kita pada waktu tidur. Jadi bukan kita tak nak mati semua, supaya kita mati dalam keadaan yang begitu-begitu bersedia. Jadi dia kata apabila seorang tu tidur malam, dia akan baca semua 3 kul, dia baca ayat kursi, kita baca surah Al-Mulk dan sebagainya, dan mestilah kena ada satu nawaitu dalam diri kita. Ya Allah, aku nak bangun pada malam ni untuk solat qiyamul lail. Kena ada ni. Kalau dia kata apa? Sebab apa? Kalaulah seorang itu tidak bangun, maka Allah akan bagi pahala seolah-olah dia bangun buat qiyamul lail. Kita pun buat auta. Tiap-tiap malam kita niat qiyamul lail, tapi tak bangun-bangun pun. Misal kata, kita nak tipu siapa? Kita nak tipu siapa? Yang pahala-pahala ni siapa yang bagi? Mak kita, ayah kita bagi. Allah Subhanahu wa taala bagi. Jadi Allah yang lebih mengetahui nawaitu kita ikhlas kerana Allah ataupun kita main dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia kata apabila seorang nak tidur, dia kata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata man ata firasyahu. Dia kata barang siapa yang datang ke tempat tidur, nak tidurlah, mudah kita kata, wa huwa yanwi
yanwiya an yakuma fayusalli minal lail, dia niat nak bangun pada waktu malamnya, faghalabathu ainuhu hatta yusbiha, tapi malangnya dia tertidur sehingga masuknya waktu subuh, kataba lahu manawa, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi pahala seolah-olah dia ni mengerjakan qiyamul lail. Wa kana naumuhu sadaqah alaihi min rabbih, bahkan tidur itu dibagi pahala sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sekalian, besarnya pahala kita berkaitan dengan niat ni, memainkan peranan yang cukup besar dalam hidup kita. Makna kita lakukan ibadat yang sedikit tapi niat lillahi ta'ala, maka ganjaran sangat hebat. Dan kita mari ke masjid pada malam ni, belum tentu lagi. Nah, niat kita cantik. Mana siapa dia niat tak cantik, sempat nak betulkan. Aku datang ke masjid rumah Allah ini kerana-Mu ya Allah. Niat betul. Mungkin ada yang datang dengan halaukan isteri. Abang ni tua-tua bangka tak datang masjid, datang serabut, isi membebel, datang ke masjid. Betulkan niat aku datang kerana Allah. Nah, kalau sebenarnya isteri kita membebel kat kita, datang ke masjid ni satu, isteri kita sayang kat kita. Malangnya kalau isteri-isteri kita yang lain, orang lain, tiap kali masuk nak semayang, ajak pergi supermarket. Sekali nak azan, ajak pergi pasar malam. Lagi masalah kita. Kadang-kadang kita duduk serabut, isteri kita membebel, so halau masjid. Itulah isteri kita yang terbaik. Sebab apa? Dia bimbang nanti, dia ke syurga, kita ke neraka. Itu patutnya. Kalau boleh, kita sebenarnya saling tegur menegur di antara satu sama lain. Wa yustahabbu an ini qiyamil lail istihbaban muakkadan. Apabila kita bangun pada waktu malam, waktu bangun pada qiyamul lail ni, perkara antara utama yang kita kena buat ialah, dia kata, an yakthira minad du'a wal istighfar fi sa'atil laili kulliha. Perkara yang paling utama yang kita laku, jangan tinggal kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah baru ni saya sebut kan, orang dok bising, kata kalau saya tak boleh buat solat tahajud, kalau solat tahajud kena tidur dulu sekejap. Dah tak boleh buat solat tahajud, nak bangun qiyamul mulai buat apa? Sebenarnya tahajud tu salah satu daripada ibadat yang dilakukan pada qiyamul lail. Banyak lagi benda lain dia buat. Di antaranya dia kata an yakthira minad du'a'i. Dia kata banyakkanlah doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maklum bahawa kalau kita dengan manusia, tuan-tuan, hari pertama datang beritahu tak ada duit, orang lagi simpati kita. Hari kedua slow sikit, hari ketiga mula menyampah. Dengan Allah Subhanahu wa taala tidak. Selagi mana kita tidak minta doa dengan Allah Subhanahu wa taala, kita dianggap sebagai manusia yang sombong dan Allah benci. Allah tak suka kepada orang yang tak berdoa kepada dia. Berbeza manusia dengan Allah Subhanahu wa taala, sangat-sangat berbeza. Jadi makna bangun pada waktu malam, maka kita ambillah peluang sungguh-sungguh untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebabnya dia kata, inna fil laili li sa'atin la yuwafiqu rajulun muslimun yas'alullahu khaira min amri dunya wal akhirah illa antahu iyyah wa dzalika kullu lailatin. Dia kata, inna fil laili sa'ah, pada waktu malam ada satu detik, ada satu saat yang mana sekiranya Allah sekalian manusia minta apa saja benda yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala, sama ada perkara yang urusan dunia maupun urusan akhirat, illa a'tahu iyyah, nescaya confirm Allah Subhanahu wa taala akan makbulkan doanya. Wazalika, adakah perkara tersebut berlaku hanya satu malam saja? Tidak. Wazalika kullu lailatin, perkara tersebut berlaku pada setiap malam. Bayang, tuan-tuan, kita datang ke masjid, bila start datang ke masjid? Umur 55, 60 pencen datang ke masjid. Yang sebelum ni, kita alpu, tak penuh langsung. Nak detik hati kita nak doa dengan Allah. Doa pun sebab apa? Tengok orang yang angkat tangan, kita angkat tangan. Kalau nak harap doa sendiri tak ada. Umur-umur kita ujung-ujung ni, ambil peluang ni. Setiap malam Allah bagi peluang kepada kita untuk doa apa saja. Baik urusan dunia, baik urusan akhirat. Maka Allah kata, illa a'tau iyyahu. Confirm, aku akan makbulkan doa mereka. Ni peluang kita, tuan-tuan. Dalam hadis yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanzilu rabbuna wa ta'ala fi kulli lailatin hina yabqa mina thuluthul lail al-akhir yaqul. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan turun setiap malam. Allah akan turun di langit di muka dunia ini, iaitulah 1/3 akhir pada waktu malam. Orang tanya, adakah malam lain Allah tak turun? Dah, nak beritahu dekatnya Allah Subhanahu wa taala dengan kita pada 1/3 terakhir. Baru ni tersebut dah. 1/3 akhir bila, tuan-tuan? Kalau kita kira hitung masa kita, sekitar pukul 3, 3:30 dan ke atas sehingga masuk waktu subuh.
Nah, maka itu waktu yang terbaik dia kata. Sebab apa? Ketika itu Allah turun di atas muka dunia ni, yaqulu man yad'un fa astajibulah. Dia kata barang siapa yang doa kepada aku ketika itu, kenapa tidak untuk aku mustajabkan doanya? Man yas'aluni fa a'tiyahu. Barang siapa minta apa sahaja dengan aku pada waktu tersebut, tidak ada sebab untuk aku tak bagi. Man yastaghfiruni fa aghfiru lahu. Barang siapa yang minta ampun kepada aku, nescaya aku akan ampunkan doanya. Akan ampunkan dosa-dosanya. Pertama doa. Yang kedua, apabila kita bangun pada waktu malam, perkara yang jangan kita tinggal adalah istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala banyak-banyak. Nah, kita maklum bahawa dosa inilah yang menyebabkan bahawa kita lakukan satu kesalahan, kita tak rasakan dia sebagai dosa. Kita tahu itu dosa, tapi hati kita tidak terdetik pun untuk sekat dari benda itu daripada kita lakukan. Tak ada siapa di atas muka dunia ni tak tahu fitnah itu adalah dosa. Tidak ada atas muka dunia ni orang yang tak tahu bahawa mengumpat itu dosa. Tak ada orang yang tak tahu atas muka dunia ni, orang kalau tak tutup aurat, kalau tak semayang, itulah satu dosa. Semua orang tahu. Tapi apa ramai juga orang lakukan? Sebab apa? Sebab apa? Sebab dosa dah banyak sangat, tidak ada benda yang terasa benda itu adalah satu benda yang salah. Itu satu. Yang kedua, nah, hati kita menjadi bebal, keras hati kita, orang nasihat kau, beritahu apa saja benda baik, semua kita tengok benda itu sebagai benda yang negatif. Tiga, menyebabkan doa kita sukar untuk dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa. Yang keempat, anak-anak kita hati dia jadi keras, tegur tak dengar, suruh semayang tak semayang, beri tutup aurat tak tutup, bagi tetap pakai orang pergi pejabat tak tutup aurat, pakai seluar pendek main bola, tegur banyak kali tak dengar juga, itu juga dosa kita. Ini penting tuan-tuan, sebab apa? Allah Subhanahu wa taala suruh sangat-sangat kita ni, maknanya minta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai saya juga beritahu benda yang banyak untuk diri saya sendiri dan tuan-tuan sekalian, sebagaimana yang sebenarnya saya cerita apabila tiga golongan datang jumpa dengan seorang ulama yang hebat. Ketika itu bertanya tentang bagaimana nak selesaikan masalah ekonomi yang teruk. Datang kumpulan yang pertama, dia jumpa ya Syekh, aku sedang mengalami, negara kami sedang mengalami ekonomi yang sangat teruk. Bagaimana untuk kami buat? Dia kata membalik kapur kamu, dia kata istighfar kepada Allah banyak-banyak. Datang kumpulan kedua pula, dia kata, wahai Syekh, sesungguhnya negara kami sedang mengalami kemarau yang sangat hebat. Dia kata, bagaimana kami nak buat? Balik ke negara kamu, istighfar banyak-banyak. Datang seorang lagi, dia kata, kenapa ini, apa hal pula kamu ni? Kata, kami dah lama berkahwin, tapi belum lagi dianugerah oleh Allah Subhanahu wa taala cahaya mata. Balik rumah, istighfar kamu kepada Allah banyak-banyak. Apabila kita tengok soalan yang berbeza-beza, tetapi diberi jawapan yang sama, rupa-rupanya ada disebut jelas di dalam Al-Quran. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis sama alaikum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Jelas Tuhan sebut dalam Al-Quran. Faqultu astaghfiru rabbakum, maka minta ampunlah kamu kepada Allah banyak-banyak, maka sifatnya innahu kana ghaffara. Sifat Allah ni Maha Pengampun. Apabila Allah ampun pada kita, yursilis samaa alaikum midrara, Allah turunkan air hujan pada langit pada kamu sebagai rezeki pada kamu. Wa yumdidukum bi amwalin, daripada istighfar juga Allah murahkan rezeki kamu. Wa banina, Allah kurniakan kepada kamu anak-anak yang baik-baik. Itu juga Allah sebut jelas di dalam Al-Quran tentang kelebihan istighfar ini. Oleh kerana itulah, sebab itulah apabila kita bangun pada waktu malam, dia kata, wabil asharihum yastaghfirun. Orang-orang yang muttaqin ini, apabila bangun pada qiyamul lail, mereka sentiasa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya kenapa Nabi sangat tekan kepada kita, di antara ibadat, antara amalan yang jangan kita tinggal istighfar. Lepas sembahyang 3 kali itu imam istighfar. Banyak perkara-perkara yang mana dikaitkan dengan istighfar di dalam kehidupan kita, membuktikan bahawa benda itu sangat penting. Lebih-lebih lagi kalaulah kita lakukan dia pada waktu qiyamul lail kita 1/3 terakhir terutamanya. Dan terakhir sekali yang ke-11, idza maradal musalli aw safara wa syaghala an qiyamil lail kataballahu lahu mithlu dzalika fadlan minhu wa karama. Bagi sesiapa, dia kata,
Maknanya dia dah biasa dah buat qiyamul lail tiap-tiap malam. Tapi Allah uji dia dengan kesakitan. Mana sakit, tak boleh nak bangun, demam tak boleh nak bangun. Ataupun dia bermusafir dan menyukarkan dia untuk melakukan ibadat pada waktu malam. Kataballahu lahu ta'ala misl zalik fadlan minhu wa karama. Maka Allah tetap tulis pahala. Seperti mana seolah-olah dia sedang melakukan qiyamul lail tanpa berhenti. Ini penting. Hadis yang tadi, lakukanlah sedikit istiqamah, walaupun yang penting laku dengan istiqamah, laku dengan setiap malam. Kalau tak kedai sakit, kalau tak kedai tak boleh nak buat, ada uzuran yang sangat-sangat besar, maka Allah akan tulis pahala kepada kita seolah-olah kita sedang melaksanakan qiyamul lail. Sebab apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Idza maradal 'abdu", apabila seorang yang hamba dalam keadaan sakit, au safara, atau dalam keadaan musafir, kutiba lahu mislu ma kana ya'malu muqiman sahiha. Dia akan melakukan, Allah akan bagi pahala kepada dia seolah-olah dia sedang melakukan qiyamul lail dalam keadaan bermukim dan sedang melakukan qiyamul lail dalam keadaan sihat. Hebat kan? Tuhan bagi kepada kita kelebihan kita melakukan qiyamul lail ini. Wallahu alam bissawab. Dan tajuk yang terakhir kita pada malam ini berkaitan dengan solat sunat ini, sunan nafil mutlak wa makruhat. Berkaitan dengan solat-solat sunat, sunat-sunat mutlak dan juga solat-solat sunat yang lain dan kaedah pelaksanaan secara umum. Baik, ada soalan tak? Silakan. Tak ada. Okey, kita pergi lagi. As-salatu fil bait. Semayang sunat ini lebih afdal kalau kita lakukan di rumah. Inna salata tatawwa alladhi la tusannu lahul jama'ah takun fil bait afdal min salatiha fil masjid wa ghairihi. Mana-mana solat sunat yang tidak disunatkan kita lakukan secara berjemaah di masjid ataupun di mana-mana, maka lebih afdal kita buat di rumah. Maksudnya, kalau ada solat sunat yang kita sunat buat secara berjemaah, contohnya solat sunat witir yang kita lakukan pada bulan Ramadan, maka disunatkan kita laku di masjid. Kalau kita sunat istisqa, sunat-sunat gerhana, kita sunatkan laku berjemaah, maka elok kita lakukan secara beramai-ramai. Tetapi mana-mana sunat yang lain, yang mana tidak disunatkan pun kita laku secara berjemaah, selain daripada sunat yang sebut tadi, sunat hari raya sebagainya, maka elok kita buat di rumah. Kalau kata bimbang, kalau kita buat di rumah, takut tak buat, maknanya buatlah di masjid, simpan sikit di rumah kita. Simpan sikit di rumah kita, sebab dengan solat-solat kita buat tadi, akan turunnya barakah di dalam rumah kita. Dan selain daripada itu dia kata, sawa'un fi zalatul lail wan nahar, sama ada solat sunat itu pada waktu malam atau siang, wa sawa'un rawatib ma'al fara'i wa ghairiha, termasuk sunat rawatib. Kalau kita sempat buat di rumah lagi molek. Ba'diyah, qobliyah tu kalau sempat buat di rumah. Tapi sini jauh nah, agak jauh, maknanya tidak ada rumah sekitar yang agak dekat, ada di taman sebelah pun agak jauh juga. Tapi kalau kita bimbang, takut-takut kita tak sempat nak takbir berjemaah dengan imam, maka lebih baik kita buat di masjid. Itu lebih afdal. Tapi solat sunat lain tu kalau boleh, hak witir dan sebagainya, simpan sikit buat di rumah. Kita orang pencen, contohnya kata, di rumah tak ada nak buat gapo, contohnya simpanlah solat duha kita tu, kita buat di rumah. Itu lebih baik. Wad dalil ala zaliki, apakah dalil yang menyatakan bahawa solat-solat sunat selain daripada tahiyatul masjid, nak sunat-sunat yang saya sebut tadi, elok buat di rumah, berdasarkan hadis yang telah diriwayatkan oleh Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Semua kata solat-solat sunat ni yang terbaiknya kita buat rumah di rumah masing-masing, illal maktubah, melainkan solat sunat, melainkan solat fardu. Solat fardu ni maknanya walaupun kita boleh buat Jumaah di rumah, tapi tidak sehebat kita boleh buat Jumaah di masjid. Tapi sebenarnya jangan ajar sangat buat sembahyang Jumaah di rumah ni. Mungkin dalam keadaan tertentu, mungkin terbalik lambat dan sebagainya, tak apa. Ni kalau boleh solat Jumaah ni, ajar anak isteri kita buat di masjid. Jangan buat di rumah. Tak kira lah masjid kau surau kau, tidak ada masalah. Wal ahadits katsirah wa sahihah wa minha Abu Musa al-Asy'ari, ada hadis lain yang menyatakan bahawa daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam
masalul baitil ladzi yuzkarullahu ta'ala fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi masalul hayy wal mayyit. Maknanya perumpamaan rumah-rumah yang ada disebut nama Allah di dalamnya. Maksudnya ada banyak baca Al-Quran di dalamnya, ada banyak solat-solat sunat di dalamnya. Wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi, perbandingan di antara rumah-rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dengan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya. Masalul hayy wal mayyit, diumpamakan di antara hidup ataupun mati. Sebab itulah ada hadis yang lain Nabi sebut wala taj'alu buyutakum qubura. Jangan jadikan rumah kamu tu sebagai kubur. Masuk kubur di sini tidak ada pun unsur-unsur, tidak ada pun ibadat-ibadat tertentu yang kita lakukan di rumah. Baca Quran pagi-pagi pun tak ada. Mana tidak ada lain. Mana kita rumah kita ni mari ibadat di masjid. Rumah kita ni petang balik nak tidur, nak rehat, nak masak je. Itu satu tindakan yang tak betul. Wallahu alam bissawab. As-salatu masna. Ini saya sebut dah dulu dalam bab lain sebelum ni. Maknanya solat sunat ini kita disunatkan lakukan secara 2-2 rakaat dan tidak digalakkan walaupun boleh. Kita lakukan, saya sebut dulu banyak kali dah, solat sunat qabliyah zuhur dengan ba'diyah zuhur, kita boleh buat 4 rakaat sekaligus, kita boleh buat macam sembahyang zuhur, kita boleh buat 2-2. Jadi buat 2-2 lebih baik. Sama juga dengan witir. Witir kita boleh buat 2, lepas tu 1, ataupun boleh buat 3 sekaligus. 3 pula boleh buat tanpa henti, ataupun 3 kita boleh buat macam sembahyang maghrib. Tapi mana lebih afdal? Tetap lebih afdalnya kita laku 2 salam dan juga 1 rakaat dan salam. Baik. Yukrahu takhsisul lail Jum'ah bi salatin lima rawahu Abu Hurairah radhiyallahu anhu anan Nabi sallallahu alaihi wasallam la takhtassu lailatul Jum'ah bi qiyamin min baini layali. Ini juga teguran di mana jangan kita jadikan malam Jumaat ni sahaja dikhususkan untuk kita lakukan ibadat sebanyak mungkin. Tidak. Sebab dalam hadis tadi tidak pernah menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia ni pada hari Jumaat saja, tak ada. Walaupun kita sebut dah hari Jumaat ni dipecah pada 12 bahagian dan waktu yang terbaiknya adalah waktu asar untuk kita berdoa, bukan bermakna ibadat ni perlu kita khususkan untuk hari tertentu. Tidak. Tapi fadilat tu tetap kita ambil. Hari Jumaat tetap kehebatan yang ada, tapi tak pernah kata, tak pernah sebut pun bahawa solat sunat pada hari Jumaat ni lebih afdal daripada solat sunat pada hari lain. Tak ada. Adalah sama saja. Walaupun pada hari Jumaat ni ada tentang kelebihan-kelebihan tertentu, tapi ibadat-ibadat yang lain adalah sama segi fadilatnya. Sehingga Nabi sebut dalam hadis yang riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad, dia katakan yukrahu takhsisul lailil Jum'ah bi salatin, makruh kita mengkhususkan, maknanya ibadat kita khusus untuk malam Jumaat saja, malam lain kita tak buat. Daripada hadis disebut la takhtassu lailatul Jum'ah, la takhtassu lailatul Jum'ati bi qiyamin min baini layali. Maka tidak sepatutnya kita mengkhususkan hari Jumaat saja untuk kita lakukan qiyamul lail atau melakukan ibadat pada waktu malamnya. Okey? Mana lebih afdal untuk diamalkan selepas solat sunat? Sama ada selepas salam terus angkat tangan berdoa atau teruskan dengan berzikir panjang sedikit lebih dahulu. Kebanyakan jemaah kita lepas beri salam terus saja angkat tangan berdoa. Baik. Okey. Di sini saya tambah sikit. Ada setengah orang lepas berdoa ni terus dia angkat takbir sembahyang sunat terus di tempat yang sama. Sebenarnya itu ada satu perbuatan yang tidak tepat. Nabi dah hajar dah, kalau kita nak sembahyang sunat, kalau kita nak cepat sebagainya, kalau boleh kita alih pergi ke tempat yang lain. Contohnya kita duduk sah yang ni tempat ni, kalau boleh kita nak sembahyang sunat, pergi pindah duduk tempat lain walaupun dengan jarak 2 langkah. Walaupun dengan jarak 2 langkah, kita bergerak daripada tempat kita yang asal. Yang kedua, kalau kita nak sembahyang sunat, setidak-tidaknya selesaikan wirid yang asas. Sebab ada banyak dalam hadis-hadis
menyebut bahawa ada ibadat yang wirid-wirid yang zikir-zikir yang tertentu setidak-tidaknya kita lakukan walaupun kita buat secara perseorangan, tidak seperti berjemaah pun tidak. Tidak ada dalam nas pun mengatakan bahawa kita mesti berwirid, berzikir, mesti serentak dengan tok imam, tak ada. Tok imam tu buat gitu sebab nak tolong kita. Kalau kita nak buat sendiri kita tak buat. Nah, jadi dia bantu kita untuk baca-baca tu setidak-tidak dapatlah pahala untuk kita. Tapi kalau kita boleh buat sendiri, tak payah ikut rentak tok imam. Apakah wirid-wirid yang paling-paling ringkas? Setidak-tidaknya selepas bagi salam, Nabi suruh fastaghfiru salasa. Lepas kamu bagi salam, setidak-tidak kamu istighfarlah sekurang 3 kali. Nak istighfar macam mana ustaz? Paling kurang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Cukup dah. Lepas tu gapo pula? Banyak hadis sebut setidak-tidaknya bacalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mungkin kita kata yuhyi wa yumiit wa ala kulli syai'in qadir pun tak apa. 3 kali. Tapi ada nas mengatakan kalau kita nak la ilaha illallah tu paling-paling afdal kita buat 10 kali, terutama selepas solat maghrib dengan solat subuh. Pertama tadi istighfar. La ilaha illallah tu setidak-tidak 10 kali khusus untuk solat subuh dan solat maghrib. Lepas tu pula barulah kita buat barulah kita baca ayat kursi. Secara susunan, ni saya buat kajian sendiri. Ni mana sebab saya tengah buat susunan ni, di Majlis Agama Islam Kelantan dok tengah nak cetak buku saya tu. Maknanya apakah ibadat yang perlu lakukan selepas sembahyang, hak paling ringkas, hak diwaris dalam hadis. Pertama saya sebut tadi istighfar, tu memang jelas dalam hadis ada. Lepas tu la ilaha illallah, jelas ada dalam hadis. Sehingga Nabi kata barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli syai'in qadir dan tidak membuka simpulan kakinya semasa duduk di tahiyat awal tahiyat akhir, maka Allah Subhanahu wa taala akan bagi 5 ganjaran kepada dia. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala akan angkat darjat kita. Lepas tu la ilaha illallah itulah barulah tu imam akan paling kita, barulah kita boleh buka kaki kita duduk bersila. Ataupun kita nak cepat, kita bangun lepas tu. Okey, lepas tu ayat kursi. Fatihah tu macam mana? Wa ilahukum macam mana? Itu ada pendapat ulama mengatakan begitu. Dan saya sebut tadi istighfar, la ilaha illallah la syarikalah, lepas tu ayat kursi. Tu hak kita kena baca. Lepas tu baca tasbih subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Hak tu pula ada hadis kata 33. Ada hadis kata pula 33, 34. Boleh berlaku. Hak tak boleh ya tak buat. Hak tu boleh berlaku, tak ada masalah. Nah, tutup dengan la ilaha illallah istighfar pada hujungnya. Barulah kita bangun pergi ke belakang. Jadi maknanya kalau kita nak cepat macam mana sekalipun, setidak-tidaknya kalau kita nak beralih tepat nak pergi ke belakang macam mana, kaki kita lenguh sebab duduk tempat yang sempit, biarlah habis istighfar 3 kali, biarlah habis setidak-tidaknya 3 kali la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Jadi begitu juga kita nak sembahyang sunat. Nak sembahyang sunat saya sebut tadi berdasar pada soalan ini tadi, maknanya pergilah cari tempat belakang mana, kalau ada Jumaat boleh lalu, kita lalu. Kalau tidak, pindah 2-3 langkah, pergi ke kanan, ke kiri, ke belakang, ke depan pun tidak ada masalah. Jadi maknanya kebanyakan ulama selepas bagi salam terus saja angkat tangan berdoa. Tak sepatut dia buat gitu, walaupun boleh. Tak sepatutnya sebab Nabi dah ajar dah satu persatu zikir, wirid apa yang sepatut dia lakukan. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. Cuma tetap kita akan beritahu walaupun zikir-zikir itu disebut dalam nas, dalam hadis yang banyak. Dan yang pentingnya kadang-kadang orang silap faham, maknanya benda tu mesti dilakukan secara berjemaah. Tidak, boleh buat sendiri tak ada masalah. Tapi kalau kita buat berjemaah itu boleh menandakan istiqamah kita pun tak apa, tak ada masalah. Nah, jadi maknanya setengah-setengah saya pergi setengah tempat, susah juga. Tok imam ni kadang-kadang yang balik daripada luar negara lah, minta maaf saya sebut. Saya pun luar negara juga. Kadang-kadang Tok Guru kita pesan, sampai Tok Guru saya di Jordan pesan, mau balik ke negara kamu, jangan cuba nak ubah-ubah benda-benda, maknanya secara drastik. Kalau benda tu dah betul, teruskan dengan benda tu. Tak payahlah nak bawa hak kamu tu. Buat jadi huru-hara je. Dia pesan. Jadi kita dah biasa balik kampung kita, maknanya kampung kita lepas mayang, kalau terjadi tu imam, ada istighfar, ada wirid sikit sebanyak, kita follow je lah. Tak payahlah kita nak ubah-ubah benda-benda yang baru. Kadang-kadang susunan, walaupun Nabi tak pernah ajar pun kita, susunan ini mesti kena lepas ni, kena wirid apa, tidak ada. Cuma kita ulama-ulama dulu susun untuk memudahkan kerja kita. InsyaAllah minggu depan nanti kita akan masuk yang kita akan masuk berkaitan dengan
solat berjemaah. Ada masa sikit lagi. Ada lebih kurang 3 minit. Tak apa. Solat berjemaah ni adalah satu benda yang sangat panjang. Panjang solat berjemaah ni saya tak pasti boleh habis berapa bulan boleh habis, tapi tak apalah kalau kita tidak boleh cepat pun, yang penting kita boleh faham dan kita boleh buat tu. Kita maklum bahawa solat berjemaah ni tuan-tuan satu tajuk yang mana banyak hadis-hadis menceritakan tentang kelebihan solat berjemaah. Sehingga Nabi sanggup bakar rumah kepada rumah yang tidak bersolat berjemaah. Menunjukkan kepada kita bahawa solat berjemaah ni benda yang sangat besar. Sebagaimana da'al Islam ila solat berjemaah wa ghara fiha wa amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ajma'al muslimuna 'alaiha. Wal aslu fi masyru'iyyatiha min qibal al-ijma' qala ta'ala wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Dalam hadis yang banyak menceritakan ni ayat Quran sendiri. Dan surah An-Nisa ayat 102 menceritakan bagaimana maknanya Allah Subhanahu Wa Taala perintah kepada kita apabila kita lakukan solat ini, maka lakukan dalam kumpulan-kumpulan tertentu. Maknanya dibuat secara dalam keadaan berjemaah. Dan benda ni dikukuhkan juga dengan hadis yang banyak dan ijma' ulama tentang kehebatan yang ada di sebalik solat berjemaah. Dan hadis ini hadis ulangan, mungkin kita boleh dengar, kita dah sebut sebelum ni. Wa thabatat salatul jama'ati bis sunnati fi'liyah li muwadhafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tuwal hayati fil hadr was safar was salam wal harb wal bait wal masjid. Kita banyak dengar dan hadis-hadis dia kata yang mana Nabi ni bukan setakat cakap, tapi Nabi buat sendiri secara praktikalnya. Begitu hebat solat berjemaah, sama ada ketika dalam keadaan bermukim ataupun dalam keadaan musafir, sama ada dalam keadaan keadaan yang mana aman, ketika dalam keadaan berperang, semasa duduk di rumah, duduk di masjid, semua Nabi SAW ajar kita buat solat secara berjemaah. Wa bayyana fadluha. Dia kata ni kelebihan. Ramai kawan-kawan saya kata antara hikmat yang Allah beri di sebalik Covid baru ni, masing-masing anak-anak, suami isteri semayang dengan sendiri. Ayah mari masjid, tinggal anak semayang rumah. Tapi disebabkan Covid baru ni, ramai anak ni suami isteri boleh semayang bersama-sama. Ada hikmat di sebalik itu. Nah, jadi insya-Allah kita akan cerita secara detail mengenai teori dan praktikal maknanya berkaitan dengan solat berjemaah pada kuliah-kuliah yang akan datang. Apa yang baik daripada Allah, apa yang kurang itu adalah kelemahan saya sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya muallimal Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahim Sulaiman fahimna, fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala yusabbihna wat tayr wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman, ya rabb Ibrahim, Musa wa Isa wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akhrijna min zulumatil jahli wa nisyan bi rahmatin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatin. Allahumma nawwirna bi nuri ilmika wa aminna nisyan bi rahmatin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asnil insana fi khus ila musalihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu akbar.